Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa dan pula ibu bapa yang dirahmati, dan pula saudara-saudari dan hadirin hadirat, dan pula daripada penonton-penonton kita pada malam ini, malam yang dirahmat dan pula malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama boleh kita muzakarah lagi pula boleh kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala bagi kepada kita peluang lagi boleh kita pakat-pakat mari muzakarah ataupun pakat-pakat mari mengingati ke Tuhan ataupun mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada dia sekarang ataupun pada masa sekarang, jadi kita di dalam rahmat Allah, di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita nak masuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semalam kita baca maudhu' ataupun tajuk yang khas, yakni daripada masalah perakan dah. Jadi malam ni kita nak masuk bicara pula daripada sirah Nabi ataupun kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi tu lagu mana sebelum daripada bangkitkan dia tu daripada jadi Nabi. Sebelum pada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jadi Nabi, maka apakah kelakuan dan apakah berlaku dan apakah kejadian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sini ma'isyatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah, yakni kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bercara malam ni ialah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati, yakni sebelum dibangkit akan Nabi itu jadi Nabi. Jadi makna kata kehidupan Nabi semenjak daripada buaian dia, daripada kecil dia ibu bapa, daripada masa budak dia, lagu manakah kehidupan Nabi? Macam kita kan hidup mari celak mata saat ni tengok rumah besar, celak mata saat ni tu tengok kereta besar, kereta mewah, tengok kepada ibu bapa kita kaya raya, makna kita hidup dalam keadaan seni. Cuba kita tengok kehidupan Nabi yang sebagai jadi qadatul ummah ataupun dikatakan sayyidul ummah ataupun dikatakan dia ni dari katakan apa dia pemimpin bagi umat, dan satu orang yang tunjuk jalan kepada kita semua kita umat ini. Nabi lah sebagai kata qaidul ummah, orang yang pimpin akan umat seluruhnya. Daripada semenjak Nabi SAW 1442 hingga sampai masa kita sekarang, maka Nabi kita SAW yakni satu orang yang pimpinkan umat. Maka dia kata ma'isyatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah, yakni bangkitan Nabi saat itu, kehidupan Nabi itu sebelum daripada bangkit jadi Nabi. Dia kata kerana sini musannif kita dan muallif kita kata lam yarith sallallahu alaihi wasallam min walidihi syai'ah. Ni dia kata makna kata Allah Taala nak bangkitkan seorang nabi ataupun nak bangkitkan seorang rasul, lagu mana kelakuan Nabi, lagu mana keadaan Nabi, ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudara yang dikasihi dan disayangi. Lagu mana keadaan Nabi semenjak dia tu budak-budak. Lam yarith sallallahu alaihi wasallam,
tidak dapat persakoi. Nabi tak ada pesaka. Tak ada dapat pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam min walidihi, daripada bapak Nabi. Nabi tak ada pernah dapat sikit pun daripada bapak Nabi syai'an, akan sesuatu daripada pesaka ibu bapa. Nak royak tu kehidupan Nabi kita, hidup mari ibunda yakni Aminah kandungkan Nabi 2 bulan, maka ketika tu Saidina Abdullah ataupun ayah Nabi, maka dia tu musafir pergi berniaga kepada Syam. Nak pergi berniaga pada Syam, lipat balik, maka matilah dia saat dia nak pergi ziarahkan dah. Nak ziarahkan pok-pok saudara dia ataupun dia pergi berniaga saat itu, maka lipat balik pergi mati Madinah. Masa Nabi umur 2 bulan, maka Nabi umur saat itu 4 tahun, maka matilah ibunya. Lepas pada mati ibunya, maka diambil cara oleh neneknya yakni Abdul Muttalib. Lepas daripada nenek saat itu mati, dipercara pula oleh bapa saudara. Ini keadaan Nabi. Kamu ada keadaan Nabi, kehidupan Nabi sebelum daripada bangkitkan jadi Rasul ni, belum bangkit daripada jadi Nabi ni, lam yarith, tidak mempesakai, tak ada dapat pesaka daripada bapa dia, ayahanda dia Abdullah sikit pun, walaupun sesuatu pun. Salah syai'an ay syai'an minal mal, suatu pun daripada harta tak ada. Tak supaya kita ibu bapa, saudara-saudari kita ni, Allah ibu bapa mati ataupun ayah kita mati, Allah tinggal saka lek tu 100 rah, belah lek ning 50 rah, belah lek tu ada dengan gapo, dengan getah, belah lek ning dengan derie, belah lek tu dengan tanah pitu, belah lek ning dengan tanah kebong, lek ning tanah bukit. Pas rumah tu Allah, masallahnya rumah tu berjuta-juta, kereta mewah-mewah, duit hak tinggal tu lepas pada orang tua mati tu beratus-ratus ribu. Nak yak kata kita ibu bapa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang Allah Taala bakit ni jadi nabi, yang pimpinkan kita kepada jalan Allah, yang pimpin kita kepada jalan yang sebenar. Jalan yang hak, jalan yang sebenar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata selepas daripada ayah Nabi itu mati, tak ada tinggal walaupun sikit pun daripada pesaka, sikit pun daripada harta, sikit pun daripada rumah pitu, sikit pun daripada kebun getah, sikit pun daripada kebun tamar. Tak ada sikit pun. Tu mana kata lam yarith sallallahu alaihi wasallam min walidi syai'ah. Tak ada sikit pun. Tak serupa kita ayah mati walaupun yatim, lek tu hak ya saja. Puluh-puluh rah. Lek ning tanah pitu, lek ning tanah bukit, lek ning tanah kebong, lek ning rumah pitu. Rumah duduk sendiri tu berjuta-juta, kereta lagi, bina lagi, macam-macam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayah dia tu mati, ayah dia tu meninggal, tak ada tinggal walaupun sikit pun daripada persakaan. Allahu akbar. Tengok ni Nabi. Ya budak gitu. Yatim piatu, mati ayah masa umur 2 bulan, mati dia ibu masa dia umur 4 tahun. Masa umur 2 bulan ayah tinggalkan Nabi. Masa dia umur 4 tahun ditinggalkan oleh bundanya Aminah. Kemudian selepas daripada mati ayah, mati ibu, tak ada tinggal sikit pun daripada pesaka. Tak macam kita. Cuba kita fikir. Ibu bapa dan saudara-saudari, cuba kita pakat mikir dengan keadaan Nabi yang pimpinkan umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dika ya Muhammad malaikat untuk jadi rahmat ke seluruh alam. Seluruh alam kita dapat rahmat dengan Nabi. Kayu kaya rahmat dengan Nabi. Langit bumi rahmat dengan Nabi. Tak rahmat dengan Tuhan kata, aku tak jadikan langit kalau bukan sebab cahaya Muhammad. Bukan cahaya nur Nabi. Aku tak jadi langit. Aku tak jadi bumi. Aku tak jadi manusia kalau aku tak jadikan nur Muhammad. Ni nak kata kelebihannya besar sangat Nabi SAW. Tapi nak kata kehidupan Nabi saat itu, nak royak kata masa kecil lagi, tak ada dapat pesaka walaupun setel, walaupun sekau, walaupun seduit, walaupun 1000, walaupun 100,000 daripada bapaknya. Bal wulida yatiman ailan. Ni nak kata Nabi. Pakat-pakat mikir, Nabi hak bawa kita, Nabi hak nak syafaat pada kita, Nabi ni, Nabi yang susah ni, Nabi yang susah ni, Nabi yang fakir ni, Nabi yang tak dapat pesaka apa pun daripada ayah dia.
Bal wulida, bahkan dilahir akan dia, akan Nabi, bahkan dilahirkan Nabi, diberanakkan Nabi, yatiman, hal keadaan dia tu yatim piatu. Makna kata bagi Nabi tu la abalahu wala ummalahu, tidak jenis bapa baginya dan tidak jenis ibu baginya. Bagi Nabi pak pun tak ada, mak pun tak ada. Masya-Allah dah belahnya. Nabi saat ni hidup peduk dengan orang semua. Masa umur nak setahun 2 tahun duduk dengan orang, duduk dengan Halimah binti Zu'aid As-Sa'diyah. Mari 4 tahun dah duduk dengan mak setah, dengan ibu. Masa 4 tahun saat ni tu, mak ziarahnya bapak, tempat kematian bapak Abdullah di Madinah, mak punya mati pula situ. Nak ayat kata Allah Ta'ala nak hajar kepada satu pemimpin bagi ummah, satu rasul bagi ummah, nabi bagi ummah ni, nak ayat begitu keadaannya. Sabar Nabi. Sabar Nabi. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia tu min ulumil gapa min ulu min ulu gapa dia saat itu min ulul azmi, daripada orang yang mempunyai ketetapan, dia ni setengah daripada Nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tengok Nabi sabar yang kecil lagi tu hajar yang susah payah. Hajar tak ada pok, hajar tak ada mak, hajar tak ada duit, hajar tak ada reta. Lagi pula diberanakkan Nabi dengan keadaan yatim piatu, tak ada ayah, tak ada ibu. Lagi pula beranakkan Nabi, dilahir Nabi yatiman, hal keadaan dia tu yatim, ailan, lagi pula makna ailan ai faqiran, makna sangat-sangat papa Nabi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu bapa hak dia mau tanya semalam, kalau kita nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. Ni ilamat bagi orang yang berjumpa dengan Nabi, orang ini salah satu daripada ilamat ahli syurga. Dan pula orang yang boleh jumpa dengan Nabi, makna kata daging darah dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak jumpa dengan Nabi, amalan kita royak dah semalam, yakni bangun malam Jumaat lepas mengorik kita semaya hajat, minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Ilahi, mintalah mu ampun dosa semua aku ni, dosa silap aku, salah aku denganmu ya Allah, dengan ibu bapaku, dengan ada jiranku, adik-beradikku, dengan ahli kampungku, minta mu ampun ya Allah. Lepas pada semaya hajat saat ni tu, minta doa dengan Allah, minta bertemu dengan Nabi, masa ketika kita hidup, masa ketika kita hidup lagi, ada nyawa, lepas pada tu baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh 1000 kali. Lepas tu tidur dengan keadaan semaya. Nabi itu tak ada dapat pesaka daripada ayah, walaupun setel, walaupun sekut, walaupun seduit. Lagi pula diberanakkan Nabi dengan keadaan yatim piatu. Lagi pula Nabi keadaan dia saat itu dikatakan fakir, beranak dengan keadaan susah. Beranak keadaan susah. Beranak Nabi dilahirkan Allah Ta'ala kan Nabi dengan keadaan Nabi yatim piatu, dan Nabi itu dikatakan faqiran. Tak supa buat kita, ibu bapa, saudara-saudari, peminat dan peminat, penonton semua. Kita lah ni, ayah mati, tinggal kereta. Ayah mati, tinggal rumah besar. Ayah mati, tinggal tanah pitu. Jauh kita dengan Nabi. Tapi nak kata Nabi tu boleh sabar. Kita lah ni, Allah sakit sebulan. Allah tak agak duduk dah baba. Tak agak duduk dah sakit, tidur tak cenderung. Tidur tak cenderung sebulan, tak boleh duduk dah. Dah. Berasa menyocok lah tu bos sebulan, tak boleh duduk dah. Tengok Nabi ni. Mak yak ke budak, ayah mati umur 2 bulan. Umur 4 tahun ibu mati. Umur 8 tahun pak naceng apa nenek Nabi tu mati, Abdul Muttalib. Mik daripada 8 tahun tu Abu Talib duk pera Nabi sampai umur 2-3 bulan. Ni kata keadaan hidup dengan yatim piatu, dengan keadaan fakir, lagi pula papanya Nabi. Lagi pula Nabi ni fastarda'a fi bani Sa'din, maka menyusu Nabi. Menyusu Nabi fi Bani Sa'din, yakni pada Bani Sa'ad. Siapa dia Bani Sa'ad dia menyusu? Yakni kena kepada Halimah binti Zu'aid As-Sa'di. Ingat molek ni mak susu Nabi. Mak susu Nabi ialah nama Halimah binti Zu'aid As-Sa'diyah, yakni kena pada Halimah binti Zu'aid yang dibangsa kepada Sa'diyah. Ni mak susu Nabi. Maka masalah susu Nabi ni kepada Halimah. Sinilah tubik masalah hukum fiqahnya. Masalah orang menyusu, maka kita nak nikah dengan mak susu kita tak boleh. Adik susu kita nak menikah pun tak boleh. Kan? Walamma balagha mablaghan yumakkinuhu an ya'mala 'amalan kana yar'a al-ghanam ma'a ikhwatihi min ar-radha'i fil badiyah. Ni.
Dan tak kala Nabi saat itu mablagan dia saat itu balik. Lebih kurang umur 15. Nabi kita umur 15. Yumakinuhu memungkin akan Nabi. Menetapkan Nabi. Ada. Gapo yumakinuhu menetapkan Nabi dan pula memperharuhkan Nabi. Gapo dia memungkinkan Nabi, mendapat akan Nabi, ayyamala, bosa buat kerja Nabi, beramal Nabi, bekerja Nabi, amalan sebagai satu kerja. Jadi nak oyak kata masa Nabi tu umur dia lebih kurang 4-15 tahun. Maka termungkin Nabi, terdapat akan Nabi satu kerja. Itu mana ayyamala, yumakkinuhu ayyamala amalan. Memungkin akan Nabi bahasa mendapat apa? Nabi saat itu dapat satu kerja. Atana yumakkinu ayyamala amala, memungkinkan Nabi, mendapatkan Nabi, menetapkan Nabi bahasanya dapatkan satu kerja saat itu gapo? Meliharakan gapo dia. Tuan kata ayyamala amalan kana ada Nabi ni yar'al ghanam, melihara ia Nabi al-ghanama akan kami. Nak ya atas kerja Nabi ni. Orang nak jadi pimpin ummah tak ada dapat setel, tak ada dapat 1,000, 100,000 pesaka daripada ayah. Dan pula keadaan beranak lahir itu dengan keadaan yatim piatu. Dua. Dan pula keadaan Nabi lahir mari ke dunia saat itu, yakni keadaan papa Nabi. Sebab tu Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hei Allah, menghiduplah akan daku ni keadaanku miskin ya Allah. Wa amitna miskina, dan mati aku keadaan miskin. Tengok Nabi. Kita lah hendak ya Allah, mintalah aku kaya ya Allah, mintalah aku senang ya Allah, mintalah aku duit banyak ya Allah. Tak serupa dengan doa Nabi kita. Kenapa? Kerana kita sayang ke dunia, hubbud dunia. Kita sayang ke dunia, tamak dunia, nak pada dunia. Adapun Nabi ada Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hei Allah, minta menghiduplah akan daku ya Allah. Hal keadaku miskin. Ada makan sehari, tak ada makan sehari. Kenyai sehari, lapar sehari. Kenyai sehari, lapar sehari. Wa amitni miskina. Dan memati akan daku ya Allah. Hal keadaku saat itu miskin. Kerana ketika Nabi itu mati miskin. Nabi ketika hidup ada makan gatik, tak ada makan gatik, makan gatik satu hari, tak makan satu hari, makan 2-3 hari, tak makan 2-3 hari. Nah, lagi pula keadaan Nabi itu wafat, Nabi itu mati, hal keadaan Nabi miskin. Miskin kerana? Kerana ketika Nabi itu wafat, Nabi ada gadakan baju rata dia, baju kerak dia, baju besi kepada orang Yahudi. Ni nak kata Tuhan terimakan doa Nabi, keadaan Nabi itu mati dengan keadaan dia saat itu gapo dia? Yakni keadaan dia saat itu gawa, yakni ada gadaikan baju gata dia, baju besi dia, baju kerak dia kepada orang-orang Yahudi. Ni Nabi tak ada nak dunia. Sebab tu dunia ni, dunia ni berapa? Dunia ni daripada apa? Faham molek dunia. Dunia daripada dana. Dana yadna ataupun dana yadni. Dunia. Apa makna dunia? Benda yang genah. Asal dunia, benda yang genah, langit yang tinggi. Langit ni dikatakan sutuh bagi bumi, bagi dunia ni. Sebab tu dunia ni dikatakan satu perkara yang lekeh, satu perkara yang hina, satu perkara yang keji, satu perkara yang apa? Yang orang panggil yang patak. Kalau di segi bagi aulia Allah, bagi segala para nabi, bagi segala para rasul, dunia ni dikatakan harga dia sekadar mana? Yakni harga dia tu sekadar sebelah sayap nyamuk ibu apa. Ni. Kamu kita nak tafsirkan dunia sikit. Dunia ni daripada da, nun, ya, alih. Dunia ni gapo dia? Da tu arti duit. Da tu. Da dunia. Dana makna genah, makna lekeh, makna kata genah sangat, lekeh sangat kalau kita nisbah kepada ahli akhirah. Kepada ahli akhirat, kepada orang nak menuju ke akhirat, bagi orang nak ke akhirat, bagi orang nak pada syurga Allah, orang nak pada balasan Allah, maka nisbah orang ni, dunia ni lekeh sangat, hina sangat, keji sangat, bawah sangat.
Karena apa? Karena Nabi SAW sebenarnya ad-dunya jifatun qazarah. Bermula dunia itu ialah satu bangkai, satu benda mampu. Atau Nabi buat banding. Nabi tashbih sebagai tashbih balik. Ad-dunya jifatun qadharah. Bermula dunia itu ialah dikatakan satu bangkai benda yang mampu. Supaya kambing mampu, ayam mampu. Kita nak makan ke? Kita nak semula makan? Benda mampu. Nak makan lah mana? Ayam mampu kami. Dunia di sisi para Nabi. Dunia di sisi para awliya. Dunia di sisi para ulama akhirat. Ya pandai kata supa dengan bangkai qadharah, yang luak, yang cuma, yang kotor ia. Tapi bagi ahli dunia, Allahu Akbar. Bagi orang ahli dunia, kasih ke dunia, dunia duduk dalam hati, Allah nak moh besar, nak kereta besar, nemo pakai handphone, kita nak pakai handphone gatik, demo janguk, kita nak janguk gatik, demo pakai baju baru, kita nak pakai baju baru gatik, demo wak moh besar, kita nak wak moh besar gatik, demo waktu kita nak wak, tu bagi ahli dunia. Deh, ahli dunia. Deh. Jadi makna kata gitulah ahli dunia saat ni tu dia nampak gitulah. Nampak dunia ni besar, dunia ni hebat, dunia saat ni tu deh. Makna katanya hebat di sisi ahli dunia, adapun ahli akhirat saat ni tu benda yang sikit sangat, benda yang lekeh sangat. Nah kita nak cerita, dunia ni dah dia tu arti duit. Dunia dah tu ulama tafsir tengok dunia artinya dah tu artinya dah seko tu makna duit. Fulus duit. Semua nak duit dah kan. Wak kerja tu nak duit. Kerja syarikat nak duit. Kerja nak bank nak duit. Kerja menega nak duit. Kerja apa lagi? Motong nak duit. Kerja apa? Wak kebun dia nak duit. Semua nak duit. Duit. Dunia ni arti kata duit. 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 Semua nak kepada duit. Sebab dah dia tu duit dah. Duit. Duit. Sebab tu muat kerja di ampun nak apa? Nak duit. Mu ngaji tinggi, mu nak buat apa? Nak kerja. Lepas tu kerja, nak ke duit. Lepas mu buka kelek, mu nak ke apa? Nak ke duit. Lagi pula fakulti sapah. Sapah ni benda orang panggil sebut atau mung ni orang panggil sapah masyarakat. Teruk kita lu sebut atau sapah masyarakat. Supaya sapah duk dapat pemah kita. Benda tak ada berharga. Tapi fakulti sapah, ya nak ke apa? Ya nak ke duit juga. Nak ke duit. Pas duit tu apa? Duit nak buat belanja. Duit nak buat beli. Kamu ada dah arti duit. Nung pada dunia tu arti nafsu. Apabila ada duit, nafsu dia tu, nak beli tu, nafsu dia tu nak makan gotu, nafsu dia ingin nak kereta baru, nafsu dia ingin nak rumah besar, nafsu dia ingin nak enjoy, nafsu dia ingin nak jalan di di jalan di Big C. Masalah tu. Tu nafsu dia apabila ada duit, dia tu ada nafsu, ada keinginan. Lagi pula ya. Ya mana? Ya pada dunia tu. Makna yakin. Apabila ada duit, nafsu dia pun jadi mudah lagi. Nafsu teringin nak bakar kereta baru. Tengok demo kereta baru, kita nak kereta baru. Tengok demo saat ni rumah besar, nak rumah besar. Demo pakai telefon baru, kita nak telefon baru. Hak rum baru, nak rum baru. Cuk pun nak baru. Jalan pun nak jadi molek. Selipar pun nak baru. Kasut nak baru. Semua nak baru. Inginlah dia ada duit. Apabila ada duit dia teringin, lepas pada teringin, gapo dia ya tu. Ya tu arti yakin. Yakin. Dia apabila ada duit, nafsu dia pun teringin, ya yakin boleh buat belaka. Hak ni orang panggil ngen ke percau. Duit ialah Tuhan. Sebab tu orang bertuhan dengan duit set. Dia panggil ya pergi tak ngen ke percau. Tuhan ke apa? Duit ialah kena ke Tuhan. Duit ni ialah seumpama dan seolah-olahnya Tuhan dah. Nak gana apabila ada duit, kita ada duit, boleh beli tu, boleh beli ni. Seolah tak nak buat gapo, boleh buat. Kalau salah, tak jadi salah. Kalau tentu hak benar betul. Kalau benar tak betul, dengan sebab duit kita pergi bayar duit wah meja. Bayar taituk, kita jadi kena. Walaupun kita salah, kita tepuh orang, tapi kita ada duit, boleh bayar. Bayar wah meja. Maka kita jadi betul. Dengan sebab duit, boleh buat belakang. Sebab tu orang pergi, ngen ke percau. Duit ialah Tuhan dah. Yakin. Ada duit, ada ingin, lepas tu yakin. Lepas pada ada duit, lepas tu ada nafsu, lepas tu ada keyakinan, lepas ada keyakinan, alih pada dunia, alih dah. Anggang-anggang. Angin. Angin nak tu. Dah. Duit ada,
Nafsu pun muda lagi, tua pun muda lagi, segok lagi, tua pun jadi janguk lagi. Lepas tu yakin dah duit boleh buat belakang. Nak buat rumah besar, tak ada masalah. Nak beli kebun, tak ada masalah. Nak beli kereta baru, tak ada masalah. Nak bini 2-3, tak ada masalah. Nak pakai cuk baru, tak ada masalah. Yakin. Bah yakin tu angin tu, angin ni, angin kau tu. Sebab tu orang ada 100 juta nak 200 juta, ada 300 juta nak 400 juta, dah kan? Orang ada rumah besar nak besar lagi. Duit kau ni nak orang panggil ada angin-angin. Sebab itulah masalah al-amalu tulul amal. Kalau kita kira di ilmu tasawuf, panjangkan angin-angin, ini satu maksiatun, ialah satu deraka kepada Allah, satu berdosa kepada Allah. Angin lah. Angin tak isak ni, kita duit belah nada. Kita rasa teringin weh, nak pergi ke bandar, nak pergi ke dalam kedai, nak beli barang baru, baju baru, ataupun benda baru, telefon baru, mutu baru, angin-angin. Makna kita duduk malam ni, angin dah isak nak pergi beli tu ni. Tapi kata ulama tasawuf, orang yang duduk dalam angin-angin, mati dalam angin-angin, ini satu kesilapan yang besar. Kita tahu dah isak kita nak mati ke, isak kita nak caping, kita tak tahu. Sebab tu, di dalam ilmu tasawuf kata, apabila panjangkan angin-angin ni, makna kata, dia saat ni tu, dia akan mati dengan tak sedar diri. Sebab itulah, Amo nak pesan, dunia tu arti duit. Lepas tu duit tu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala tu, dinar. Sebab tu bahasa Arab, dulu ni muh kita ni panggil bahasa Jawi, duit. Lepas tu duit, ya ada duit dinar, ya ada duit dirham, ya ada duit top, ya ada duit apa? Lira, ya ada duit jenis, ya ada duit apa lagi? Ada duit euro, ada duit dolar, ada duit rupiah. Duit tu jenis dia tu orang panggil bermacam-macam nauk duit tu. Daripada lapar duit tu, duit ni ia ada nak dia pula. Duit apa weh? Duit tu satu orang panggil jenis, maka di bawah dia ada duit kau. Ada duit apa? Duit riyal. Ada duit apa? Duit dirham. Duit apa? Duit dinar. Tapi kalau kita kira pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak pakai duit kok macam kita, dia tak pakai duit lira. Dia tak pakaikan duit dia pakai duit dinar. Duit ni yang diteporkan dengan emas. Dinar, pas kita tengok dalam cerita ke dalam apa dia bayar dengan emas. Emas tu orang panggil duit dah. Sebagai emas tu orang panggil sebagai jadi apa? Dijadikan saman. Nak beli apa? Beli dengan dinar ni. Maka barang hak dia mau jual, hak tu dikata musman, benda dipukulkan akan harga. Maka Imam Malik kata dinar. Orang panggil kalimatani. Dua kalimah daripada dinun dengan narun. Ni Imam Malik kata, kita tengok dalam kitab, Imam Malik katanya dinar. Tu asal duit, kalimah kita nak bahas duit. Dunia tu daripada duit. Sekali lagi, dunia duit, kerja duit, kerja tanpa duit, kerja racakan duit, kerja kebun nak duit, kerja kebun dia duit, buat menegak duit. Maka asal duit ni, Imam Malik rahimahullah, dia ada bahas kata dinar ialah dua kalimah. Dia panggil al-kalimatani, dua kalimah. Asal kalimah din dengan kalimah narun. Supaya kalimah hadara mautun. Orang panggil kacuh wak satu kalimah. Wak jadi satu kata satu patah jadi dinar. Asalnya dinar. Ugamu api. Sebab tu duit ada dalam kocek kita. Beringat molek ibu bapa. Duit ada dalam poket kita ni. Ibu bapa, saudara-saudari cuba perhati molek sikit dan kita dengar, kita pakak fikir. Duit hak dalam poket kita, duit hak dalam beg kita, duit hak dalam tusik kita. Maka duit ni Imam Malik katanya yakni dinar, ugamu api. Sebab apa Imam Malik dia takbir lagu ni? Sebab apa dia suruh kata duit ni asalnya daripada ugamu dan api. Nak royak atau duit le poket kita, misalnya kita ada duit 100 kok, 200 kok, kita pergi khairat sejik. Khairat dia mau buat tapak sejik. Duit ni ugamu ni. Duit ni orang panggil din, orang panggil ugamu. Dengan sebab duit ni boleh membawa kita yuaddi ilal jannah, membawa akan kita ke mana? Kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bertemu dengan Allah dengan sebab duit, sebab terpanggil din. Dan duit ni juga, duit ni juga dia panggil narun, api neraka.
Sebab apa api neraka? Apabila duit ni kita pergi buat gapo? Buat menega, maka timbulkan reba. Ataupun kita saat ni tu kita pergi tipu duit orang. Awak negah dah tipu duit orang. Maka dapatlah duit sana dengan kita tipu dia, dapat duit boleh pakai. Tapi hak tu api neraka. Apa api neraka? Maka dengan sebab duit ni juga akan bawa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab duit. Sebab jaga molek di lapar duit tu ada satu ketika din apabila kita pergi sedekah ke masjid, apabila kita sedekah pada pelajar agama, apabila kita sedekah kepada jalan Allah, ataupun kita berapa belanja kepada iyal kita, belanja kepada isteri kita, belanja ke anak kita, hak ni pak kebajikan ni, hak ni duit ni din, hak ni agama, hak ni hak Tuhan setuju, hak ni hak Tuhan berkenan, hak ni hak Tuhan redha, dan hak ni juga akan bawa kita masuk syurga. Dan duit juga apabila ada duit pergi guna gapo? Buat main judi. Ada duit saat ni pergi tikebo, ada duit saat ni tu gapo? Jualan saat itu dia bercampur dengan reba. Maka duit ni akan heret kita masuk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Beringat ibu bapa kita jaga-jaga baik-baik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup mari kepada alam dunia dengan keadaan tidak dapat saka sikit pun daripada bapaknya, sikit pun daripada ibunya. Lagi pula Nabi wulida yatiman, keadaan dia tu yatim. Lagi pula dia sani ailan, dia saat ni tu apa? Ialah dikatakan papa. Supaya satu ayat tu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يتيما فآوى. Alam yajid, adakah tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman, dia tu anak yatim, fa'awa, dan duk mendiami. Tu alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Masa kecil Nabi kelai kabutlah nak pergi ke mana, pok pun tak ada, mok pun tak ada, chair pun tak ada, demo tu tak ada, demo ning tak ada. Keadaan paponya, susahnya, berkelai kabut, dhallan fahada. Lepas daripada Nabi itu berkelai kabut, tak tahu nak pergi situ sini, tak tahu orang panggil tipeng tak ada. Nak peng orang tu tak leh, nak peng ke ayah, ayah mati masa umur 2 bulan lagi, nak peng ibu, ibu mati umur 4 tahun lagi, nak peng kepada nenek Cik Abdul Muttalib mati masa umur 8 tahun lagi, tak ada tipeng. Apabila tak ada tipeng Nabi itu berkelai kabut dalam kehidupan, Tuhan kata fahada. Tuhan inilah yang wijale, yang pertunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'arna. Dulu muntu susah Muhammad, aku dapat akan dikau ya Muhammad. Tuhan kata ailan, engkau tu apa? Engkau tu miskin, engkau tak ada gapo. Tapi fa'arna, maka Tuhan itulah mengkaya akan Nabi, mentenangkan Nabi. Sebab tu Nabi kata al-ghina fil haqiqah, kaya yang sebenar. Orang panggil ghinal qalbi, ialah kayakan hati. Orang sebenar kaya, orang ni orang panggil kaya hati. Ada sikit cukup dengan sikit. Ada kadang mana orang panggil puas hati dengan apa yang kita ada. Tapi orang walaupun kebun ada 100 ra, rumah siapa berjuta-juta, kereta besar, tapi duk nok semua, tomok dunia. Orang ni tak panggil kaya pada hakikat. Sebab apa? Nok ke dunia, nok ke dunia, nok ke dunia. Orang ni pada hakikat Nabi kata bukan kaya yang sebenar. Ni patut kita fikir ibu bapa. Nabi kita masa dia tu terbalik, maka dia dapat satu kerjaan dan dapat satu tugas, kerana adalah Nabi yar'al ghanam, duk pelerakan masalah kambing. Dia jadi kemala kambing masa budak-budak, pelera kambing ma'a ikhwatihi, serta saudaranya. Serta saudara para pejak ni, saudara susu dia.
duk perakan kambing tu sekali sedara susu dia. Duk pera kambing lek belakang rumah, duk mai terkejutnya malaikat saat ni 2 orang mari jumpa dengan Nabi, maka perebah Nabi belahkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu masa dia kecil, dia tu daripada kemala kambing, duk perakan kambing sekali dengan sedara susu dia daripada anak bagi Halimah binti Zu'ai As-Sa'diyah minar radha' nisbah menyusufil badi pada kampungnya. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah. Tak kalau Nabi tu kelik mari ke Mekah. Nabi pun kelik lepas daripada dia duduk di kampung, kelik mari ke Mekah, pulang ke Mekah. Kana adalah ia Nabi yar'aha, melihara ia Nabi. Peliharalah ia Nabi jadi kemala kambing. Yar'aha, meliharalah ia Nabi akan al-ghanam kan kambing li ahliha, bagi keluarganya. Mula tu duk pelihara kambing sekalinya sedara susu ataupun adik-beradik susu daripada adik ia jantina, yakni anak bagi Sayyidah, anak bagi Abu Kafsyah ataupun bagi Halimah As-Sa'diyah. Maka lepas pada tu Nabi pun pulang selepas pada mak ya gimik Nabi kelik mari duk ke Mekah, maka Nabi duk peliharakan kambing, bagi keluarga Nabi. Tapi pelihara tu ala qararita, di atas upah yang sikit sangat. Dia kata al-qararit yani ajza'un minad darahim ad-dananir yushtara biha al-hawaij al-hakira. Makna dia memberi upah lah kepada Nabi, tapi upah tu bukan banyak. Bolehlah beli benda-benda hak khafif, benda hak sikit-sikit, benda hak tak ada gamahan tu, bolehlah dengan sebab upah daripada Nabi tu pada kami tu. Makna dengan upah saat ni tu boleh belilah hajat Nabi dan keperluan bagi Nabi, bolehlah dengan upah hak keluarga dia upah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama zakara zalika al-Bukhari fi sahihih. Seperti itulah barang yang telah sebut oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Kama itulah daripada sifat-sifat Nabi, daripada keadaan Nabi masa yang kecil. Hak tu yang kata dah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia kecil dan masa dia tu budak. Itulah dikatakan Allah Subhanahu wa taala saat itu bagi ke Nabi dan pula kehidupan Nabi masa sebelum dia tu dibangkitkan jadi Nabi. Itulah keadaannya. Kama di amalan Nabi tengok wa wujudul anbiya fi halit tajarrudi anid dunya wa masyagiliha amrun la budda minhu li annahum law wajadu aghniya la alhat humud dunya wa syaghalu biha anis sa'adatil abadiyah. Tengok sini. Wa wujudul anbiya, dan bermula ada dan pula keadaan ada segala para nabi. Bukan nabi kita seorang, nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli, daripada Nabi Nuh semua tu. Nabi-nabi, para nabi. Wa wujudil anbiya, dan bermula keadaan ada para nabi fi halit tajarrudi, pada keadaan dia tu tersembunyi. Keadaan Nabi itu, kehidupan Nabi-Nabi semua ni pada kelakuan dan keadaan dia tu tersembunyi dan terlepas, terkaya anid dunia, daripada dunia. Semua Nabi ni Allah Ta'ala hajar dia tu yang kecil lagi pada Nabi kita sendiri, daripada Nabi Isa sendiri, daripada Nabi Musa, semua daripada fofok Nabi ni, semua masa kecil-kecil Allah Ta'ala khijah dan tugasnya pera kambing laku. Ni tugas saya para Nabi. Nabi Yaqub kami siapa 2 gawa 4-5 ribu ekor. Nabi Musa pera kambing juga. Nabi Isa pera kambing. Ni orang panggil asal kejadian yang Allah Ta'ala tugas kepada para anbiya, yakni pera kambing dan pula jagakan masalah kambing itu. Kok mana hikmatnya lagi kan datang. Hikmat kok mana Allah Subhanahu wa taala tugas kepada para nabi ni jagakan kambing, lagi pula peliharakan kambing. Ini hal yang tersembunyi, yang terlepas para nabi daripada ini. Allah Taala nak hajar kepada nabi-nabi dan rasa tok si hidup doli sangat ke dunia, tak usah duk padu sangat. Sebab tu kita lah ni duk serabut tu.
buku pusaka ni kau kat balah gegerio. Sebab kita duk nak dunia. Sebab kita duk kasih ke dunia. Hubur dunia. We demo lah, demo kasih dunia. Make sekadar mana kita cukup. Make sekadar kita cukup pakai, cukup makan, cukup minum. Boleh buat amal ibadat kepada Allah. Tuhan kata dalam satu ayat. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta dan tidak menjadikan jin dan manusia. Aku tak ada menjadi jin dan manusia ni. Illa liya'budun. Ni. Illa liya'budun ni. Hikmatnya dan sayrurahnya untuk beribadat akan daku. Untuk mempersembahkan daku. Ni for kita semua ibu bapa, saudara-saudari semua. Di hari ni kita terlupa tugas kita dengan Allah. Allah hantar mari kita dunia tugasnya untuk memperhamba diri ke Allah. Tapi kita mari hidup telak mata, mari duduk dalam keadaan suasana. Keadaan benda tepi-tepi kita, alam sekitar kita sing wetlam. Maka kita terlupa dah tugas kata, kita mari sini maksud gapo? Tujuan gapo tu hantar kita mari ke dunia? Mik daripada umur setahun, 2 tahun, sampai 30, sampai 40. Apa tujuan? Apa tugas saya tu hantar kita mari dunia? Lupa habis dah. Bahkan kita ada kecek dengan Tuhan. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah aku ni Tuhan kamu, hei manusia, hei ruh-ruh semua? Jawab mereka tu, qalu bala. Katalah wafat ruh semua. Bala, bahkan Allah, bahkan engkau itulah Tuhan aku, ya Allah. Engkau itulah aku semuanya. Engkau lah aku ibadat. Bawa mari dunia ni lah. Orang tepi kita kaya. Orang tepi kita seni, kita pun nak seni sebuah demo. Nampak demo lebih, kita nak lebih sebuah demo. Siapa kita tak boleh ibadat Tuhan? Beri kerja, suku semai, kerja dunia, suku semai. Sampai kita terlupa tugas kata, satu hari lepas pada ni, kita kena klik temu dengan apa? Dengan Allah. Dengan Allah Ta'ala kita kena klik temu dengan Sayyid kita penghulu yang menjadikan kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita terlupa. Sebab tu manusia, Allah tekir dunia, kelai kabut, kejar dunia. Siapa tak ada semaya, kejar dunia, tak ada nak zikir. Kejar dunia, tak ada nak sebut Allah. Kejar dunia, tak ada nak tasbih. Kejar dunia, tak ada nak baca Quran. Ini belah sangat ibu bapa. Kita terlupa tugas kita. Kata Tuhan hatta kita daripada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita terlupa tugas ni. Sebab tu duk kelai kabut sangat ni. Sebab mulah tu kulah ni ku deki kok mu deki kok ku muak sihir muak gini. Sebab apa? Sebab kita tak apa? Lupa tujuan kita. Mari sini cuba kita bakap fikir ibu bapa, saudara-saudari, kalau kita mari sini tujuannya tugas yang Allah Taala bagi kita, suruh kita sembah kepada Dia, suruh kita ibadat kepada Dia, suruh kita mengingati pada kalau kita klik pada sini belakang, dia tak berubuk dah noh. Saka belawi demo lah. Reta banyak ngui ke demo. Benda ni tak kekal. Cuba demo tengok sendiri ibu bapa. Ibu bapa fikir diri. Adakah demo ni dia tu mati? Dia saat ni tu buat klik kereta sutih? Adakah tika yang mati dia klik umur besar? Adakah dia klik masuk dalam kubur? Saat ni tu buat klik duit juta? Pas lebih-lebih lang ni. Siapa orang nak pergi tak leh lah ni? Deh. Siapa lolon ni kalau mati dengan keadaan khawik, kena nyakit khawik, siapa orang nak berziarah pun tak leh, nak menawar. Tak sah kata adik-beradik nak pergi tengok. Adik-beradik, kalau anak sedih, anak nak tengok mak tak leh. Kalau anak tu pergi mati, mak nak tengok anak tak leh. Bomo saja ya. Fak doktor saja ya. Hak boleh semaya dan boleh mandi. Nah, boleh semaya atas mayat, boleh buat tunggu dalam kubur. Cuba fikir. Tengok ni kau nampak ni, kau nampak. Nak royak atas benda selepas pada mati, tak ada boleh buat gipa. Illa amalan salihah. Malaikannya amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik yang boleh kita bawa pergi ke sana. Nah, jangan terlupa tugas. Ni duk balah buku saka ni. Ni duk balah buku hipik tara ni. Ni duk balah buku tu buku ni. Hak ni duk deki nak demo tu demo ni. Nampak demo lebih deki demo. Nampak demo kaya kita deki demo. Nampak demo lebih pada kita tak boleh kita deki. Sebab apa? Sebab kita nak ke dunia. Nak habuai dunia. Nak kepada habu apa? Hazid dunia ataupun huzuzid dunia. Habuan dunia. Kita terlupa tugas kita. Cuba kita pakak-pakak mikir beberapa dan kita kembali kepada Allah dan kita kembali kepada Tuhan dan kita ingat tugas yang Allah Ta'ala bagi kita, yakni mempersembahkan kita kepada Allah dan kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal nak lihat satu cerita. Kita daripada Rabi'ah rahimahullah, Rabi'ah
Adawi. Adawi. Satu orang perempuan, lagi pula orang tak jangok. Orang tak comel, rupa tak comel, tak ada pakai kering pun kita ni. Tak ada pakai kering 2-3 ribu pun dah. Lepas tu Rabi'ah Al-Adawi ni, satu hamba orang. Jadi hamba orang. Hari-hari kena kerja kotuk mengulu. Hari-hari kerja kotuk mengulu. Nah, hamba pehel lah. Tok mula ta hamun go siapa. Hamun gimik beledi kita tak siapa. Hamun gonyoh humah kena gonyoh humah. Hamba orang. Hamba Allah Taala tu suku hamba orang duk tadinya jadi hamba jadi tak bagi orang. Apabila Rabi'ah ni orang yang hati molek, tuai rupa hudah, tuai kulit hitam. Kulit hitam, tak ada jangok leh. Tapi dia orang soleh. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nah, mata'ud dunya khairu ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Nabi katanya dunia ni mata benda perhiasan. Dunia tengok umah, kena ke umah weh. Tengok ke kereta, kena ke kereta weh. Tengok ke umah besar, kena kereta umah besar. Tengok kemas, kena kemas. Tengok ke belia, kena ke belia. Kerana dunia ni mata', yakni mata benda. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik daripada mata benda dunia ialah al-mar'atu salihah, ialah perempuan yang soleh, hidup dunia ia jaga titahan Allah, ia jagakan perintah Allah. Tengok Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu hari Rabi'ah ni dah, dia tak biasa tak biasa tolak daripada suruh titahan daripada tok ngulunya. Dia tak biasa gitu gini, tak biasa nah menyalahi, dan tak biasa galai, tak biasa dia saat ni tu nah lari daripada kerja. Dia buat kerja dia. Apabila tok ngulu titah dia, tok ngulu dia buatlah dengan keadaan apa yang dititahkan oleh tok ngulu. Supaya kita lah ni apa dititahkan oleh Allah kita buat. Kemudian satu hari, satu malam, pukul 2 malam, pukul 3 malam, waktu malam lah, Allahu Akbar Rabi'ah ni, satu hamba Allah dan satu hamba bagi seorang. Maka waktu malam saat ni tu nak kata dia ni orang salihah, walaupun rupa huduh, rupa tak comel, tuai kulit hitam pun kita tengok fak kulit hitam, fak juzuk qamar, fak soda ni, tak jangok. Tapi orang hati molek, hati suci, taat ketuk mulu pada waktu siang ini hak dunia sebab dia hamba orang. Tapi malam dia hamba Allah, dia beribadat ke Allah, teriak dengan Allah. Tok mulu ya satu malam, ibu bapa saudara-saudari tengok di bilik Rabi'ah, orang hamba orang ni cahaya nak suk langit ibu bapa. Ni. Cahaya nak suk langit hijau. Nampak putih berkilat naik. Ni. Gitulah ibu bapa nah. Kita ni dah hidup pada dunia sama tara saja. Hidup pada umur 10 tahun, 20 tahun, pak kita guna gapo ratik di hari ni. Wak gapo ratik. Jadi bek Rabi'ah ni dak. Di hari ni semaya Jumaat dak. Semaya waktu jaga kedak. Zikir dengan Allah Taala jaga kedak. Sebab ni Tuhan nak tanya kita belakang ni akhirat ni. Lepas tu semua amalan kita ni dibetangkan di hadapan kita di pada mahsyar. Dia bertanya, hak mung dak ni semaya ni, hak mung dak ni semaya sunat ni, hak mung dak semaya zuhur ni, hak mung dak semaya gharib ni, hak mung dak ni semaya isya ni. Ni, Tuhan akan betang di hadapan kita sore demi sore. Rabi'ah apabila dia tu amalan-amalan tu, tok nguluya buka pintu tengok ke apa? Tengok di bilik Rabi'ah tu cahaya berkilat naik ke langit. Tok nguluya pasal pelik dah. Tok ngulu ya bahasa pelik, maka lepas daripada esok ke, tok ngulu kata, "Hei Rabi'ah, mun dak buat amal gapo? Mun dak buat gapo waktu malam?" Rabi'ah tergana tok ngulu. Dia kata, "Aku tengok dalam bilikmu dan tempatmu tu pun tengok cahaya naik kepada langit." Maka Rabi'ah kata, "Dak, aku ni satu orang yang leke, satu orang hamba orang, cumanya aku minta ke Allah, aku berdoa dengan Allah Taala." Maka besok ke saat ni tu tok mengulu kata anti hurrun, engkau saat ni tu merdeka Rabi'ah, ataupun kuki, aku merdeka akan nikah. Ni nak ayat satu orang yang hati baik, satu perempuan yang salihah. Bagi kita semua kalau nak jadi baik, nak jadi hati baik, maka kita pakak-pakaklah
beribadat. Dan seperti Rabi'ah Al-Adawiyah ni, nah wa amma waktu malam, satu waktu sihari, ya hamba orang ya tunaikan hak-hak tok mengulu dia, tapi waktu malam ya tunaikan hak-hak Allah. Siapa dia saat ni tu belum mati cahaya, saat ni tu berkilat-kilat nak ke langit kerana amalan yang soleh dia. Inilah ibu bapa yang kita nak pesan daripada kelakuan kita. Kita tengok Nabi yang kecil lagi tak ada dapat pesaka daripada ibu dan bapaknya. Keadaan hidup dia tu yatim. Dan yang ketiga dia tu papa. Dan pula dia menyusu kepada satu perempuan nama Halimah. Lagi pula kerja Nabi masa kecil-kecil daripada dia tu balik, yakni perakan akan kambing. Ini orang panggil daripada usul asal kejadian yang Allah Ta'ala menjadikan para Nabi. Beginilah keadaannya. Dah keadaannya beginilah. Itulah ibu bapa sikit sebanyak yang amba cerita malam ni. InsyaAllah qadar ni dulu. InsyaAllah kita nak baca persoalan hak kita terlekat sikit malam. Lebih kurangnya masa 10 minit, 15 minit kita nak baca persoalan sikit. Hak dia mau tanya dah. Dah. InsyaAllah kita sama semula mintalah ilmu hak beri. Dan pula pandangan yang kita beri kalau wasata boleh masuk ke hati. Itu dari Allah. Dah. Maka dia mau tanyanya, jadi terlekat sikit malam dia mau tahu, apakah perbezaan perakan ciwit dengan syarikat mati. Dengan molek, pas kita pakat-pakat ambil iktibar. Dia mau tanya mau semalam tu, apakah perbezaan perakan ciwit dengan syarikat mati. Perakan ciwit, hak ni semua ulama kata, dan pula Tuhan tu memperharakan masalah segala muamalat perniagaan, hak yang ada reba, yang ada ribawi, yang ada gharar, ada tipu daya. Sebab perakan ciwit ni, dia perakan ambil duit kita, perakan nas tahun tu 10,000, setahun 10,000. Dia buat perjanjian kata kalau mung tu saat ni tu pergi caping, ataupun mung saat ni tu pergi belaga kereta, maka kalau perakan hak 10,000 setahun ni, mung akan dapat apabila mung tu pergi nak ke Malengi ataupun pergi ubat tihik, akan baginya 1 juta masalah. Maka ini orang panggil ada ribawi. Hak ni ada gharar. Adapun syarikat mati dengan molek semua kita dah buat syarikat mati di kampung-kampung. Hak ni masuk ribawi dah. Misalnya demo ni apabila misalnya mati seorang, pakat kutiklah 30 kok, 30 kok satu keluarga 30 kok. Nah, kalau 300 keluarga 300 apa? 300 keluarga 300. Makna tu satu keluarga 300. Masalah 10 keluarga boleh 3,000. Maka keluarga ada 100 keluarga ko, ataupun kita kata daripada 100 keluarga lebih 200 keluarga dalam satu kampung, maka kutip 30 kok 30 kok. Maka hak ning syarikat mati ia tak jadi ribawi. Kenapa dia tak jadi ribawi? Hak ning orang panggil syarikat ta'awuniyah. Orang panggil syarikat, apa? Kita kosi duit tu. Belum nak mati, kita kecek dah pakat belakang tu email tu khotik kamaka, lepas tu royak orang kampung peh. Makna sepakat apabila seorang tu mati, maka kita akan cabut duit ni 100,000 kepada seorang mati. Belikan kapal, cara mati, tunggu kubur, buat makan 7 hari, maka kita akan bagi kepada si mati. Maka syarikat mati ni dia panggil asyarikah at-ta'awuniyah, yakni syarikat tolong menolong kepada saudara. Maka hak syarikat mati ni, maka duit taruh dia kadang-kadang sapa pada 100,000, kadang-kadang tak sapa pada 100,000. Makna kata bagi orang taruh dia tak ada rugi, boleh semata. Makna kata mati seorang diberi 100,000, setengah kampung serata mati seorang beri 100,000. Tak ada kira lah demo ni matilah mana, mati ubat tihik ke, mati sakit ke, mati biasa duduk mati, dia beri Melaka. Dah, wi belaka sama ada mati kat ada lagu mana, wi belaka kepada si mati. Tak ada kat kata kena ubat tihik we, kena belaga kereta we, jatuh pokok kat dak. Dah, makna kata syarikat mati ini orang panggil syarikat tolong menolong, kerana pakat teh ahli-ahli kampung kata kita buat syarikat mati bagi hak yang tak ada nyanyi apa boleh dia mati, nak belikan kapal dia, nak tunggu kubur dia lagu mana, nak ambil duit mana. Maka pakat tolong menolong gimari. Maka dalam syarikat mati ini tak ada jadi rebo, tak ada jadi ribawi, tak ada jadi tipu daya. Tak serupa dengan perakan ciwik. Perakan ciwik kita tahu 10,000. Kadang-kadang kita tak ada boleh sebab kita saat ni tu mati bukan kemalangan. Dah. Kadang-kadang kita tu, apabila lagi berlakukan kemalangan, maka syarikat kita berkata-kata, tu orang panggil ada tipu daya. Tu makna tu farak di antara syarikat mati dengan perakan ciwik. Soalan yang kedua, dia mau tanya lagi, berapa dia mau tanya, apakah hukum bunuh binatang bisa? Kita bunuhkan binatang, semacamnya ular, semacamnya ceking, semacamnya mak cedah, semacamnya cedung. Makna katanya kita bunuh binatang yang bisa. Binatang ni
Kalau kita tak bunuh dia, maka ia ketik kita semacam ular kapok, semacam ular sela, semacam ular apa? Dah ular kapok, ular sela. Nah, ataupun kita tahu macdah, ataupun macdah, ataupun kita tahu daripada ceking ataupun cedung. Benda ni orang panggil benda bisa. Jadi, apakah hukum kita bunuhkan akan dia? Jawab kata hukum dia bukan haram. Hukum dia tu sunat kita membunuh akan dia. Apabila kita tengok ular sela tak payah kita. Dah. Kita tak apa, tak boleh bunuh dia tu. Tak boleh bunuh. Ataupun kita tengok macdah, ataupun tengok ceking saat ni duduk dekat dengan anak kita, maka sunatlah kita cepat-cepat bunuhkan dia, kerana dia tu daripada satu binatang yang membawa kepada merbahaya. Maka tika ni tak ada masalah kalau kita bunuh, godeh dia. Tapi amo nak pesan sini molek dia mau tanya ni, apakah hukum benda yang bisa? Lepas tu kalau benda bisa ni, kalau masuk dalam rumah kita. Misalnya rumah kita ni ular masuk semua ular sela masuk semua, duduk katak, duduk sebulan dua, masuk bewak pun dah. Duduk sebulan dua, masuk masalah tu kita tahu ular sawah, masuk ular apa? Ular kapok, ataupun masuk ular apa lagi? Daripada ular-ular bisa-bisa saat ni. Ular kapok, ular sela, ataupun rumah kita benda bisa wahi masuk, ceking, cedung, ataupun daripada bewak urang tu. Ni kena berhati molek buat apa. Jadi kalau dalam rumah kita, kalau duk acak benda ni, saat ni kita ya hukum boleh bunuh tak? Dia mau tanya apakah hukum bunuhkan benda ular, ataupun ceking, ataupun macdah, ataupun cedang? Jawab kata sunat kita bunuh, kerana dia saat ni kalau kita tak bunuh, nama dia ketik kita, maka dia memerbahaya kita, ataupun ketik anak kita. Ni mana kata syarat suruh kita bunuh, sunat kita bunuh. Kalau kita bunuh, dapat pahalanya. Kamar ni kalau dalam umur seorang, rajinnya masuk ular sawah, rajinnya masuk ular lidi, rajinnya masuk ular sela, rajinnya masuk benda binatang yang membawa pada hati kita tu liar. Orang panggil dalam bahasa Arab orang panggil hasyarat. Jadi hati kita tengok benda tu rasa terliar. Kemudian boleh cek ketika ni kalau umur siapa-siapa dia tu acak masuk benda ni boleh cek lah kata penyakit tu nak mari dah dalam rumah dia tu. Patut dia beringat lah. Patut dia tu jaga kerana penyakit-penyakit tu nak sedang mari. Dah. Penyakit-penyakit tak molek tu nak mari tu. Emo-emo deki kena, emo-emo sihir, emo daripada ilmu-ilmu karut tu. Banyak. Patut mau nak pesan lagi kepada ibu bapa saudara-saudari odok dengar ni. Sebab itulah waktu malam, waktu petang hari, sebab tu kita kena panggilkan anak-anak kita masuk dalam rumah semua. Maka ya jenis benda-benda ni semua, benda jin, benda setan ni, ia tak masuk apabila kita katuk itu. Kita katuk pintu natal kita katuk, pintu besar kita masuk, jenis jin dia tak masuk. Jenis jin dia tak masuk. Sebab tu kalau malam-malam bunyi orang panggil, ya ataupun panggil ma ataupun la mo bunyi gitu. Jadi kita kena perhati. Jadi kalau panggil tu tak sampai 3 kali, kita nyaut dah. Ni makna benda tak molek ni, penyakit tak molek. Penyakit tak molek. Kita tahu dia mau panggil pak, dan kita boleh panggil panggil nak la 2 kali. Kita tahu masuk. Kali kita panggil masuk tu, seolah Allah kita panggil penyakit tu masuk dalam rumah kita. Kerana benda-benda jin ni, dia tak masuk. Apabila kita katuk pintu molek, pasti kita katuk, ni nak ajarnya. Ibu dan ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudara kita nak katuk pintu kita tu, kita Bismillahirrahmanirrahim. Katuk katuk itu natal. Bismillahirrahmanirrahim pun baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Katuk itu besar, katuk itu natal semua baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benda iblis, benda masalah jin setan, ia tak akan masuk dalam rumah kita. Lepas tu kena perhati lik malam kalau seorang mai panggil kita tak sampai 3 kali, ning bukan daripada manusia, ini daripada benda jenis-jenis jin ataupun daripada hatu ni. Tu. Lepas tu dalam rumah kita kalau masuk benda ular-ular tu acak, masuk benda ceking tu acak, orang learning ya wak halal kebala. Lepas pada setahun 2 tahun timbul sakit, tak ada berhenti, tak ada senik. Setah-setah sakit kepala, setah-setah nak tidur tak boleh, setah-setah ngiga dia mau ceking tekok, setah-setah ngiga dia mau tindih, setah-setah ngiga mari rupa hitam. Jelah dah tu ada royah 2 tahun ular duk masuk ceking, duk masuk cedung. Dan pula kita terlipai duk masuk tak ada berhenti bewak tu je ialah dia duk ilabat kita dah tu. Dah.
Tu makna kata kena jaga molek. Nah, yang ketiga, sunat tu sunat apa hukum? Pasti dia kata taruh duit skop 2 kop kepada obota. Dia mau tanya taruh duit di obota. Hak ni tak ada masalah. Kita taruh duit skop 2 kop di obota, ya supaya juga dengan syarikat mati. Kerana obota apabila seorang tu mati, obota tu akan bagi petulungi. Mana tak orang panggil syarikat tolong menolong. Hak ni tak ada masalah. Dia jadi supaya asy-syarikah at-ta'awuniyah. Kita taruh obota tu taruhlah skop 2 kop sehari, skop 2 kop sehari, taruh. Apabila dia mati, maka obota wi setiap orang, bukan tahu wi orang ni, tak wi orang ni tak. Adapun perakan ciwik, ya wi orang berlaku, ya orang tak berlaku, ya tak wi. Dah tak berlaku kemalangan, tak berlaku bakti, tak wi. Adapun syarikat mati, adapun masalah obota ni, ya wi berlaku. Tak ada kira orang hak susah ke mati, ya wi. Orang hak kaya pun ya wi. Lepas tu wi sama banyak. Hak zakat mati kalau 1,000 berlaku. Wak cara mati, belikan kapal, wak cara tunggu kubur, ya wi supaya lah ke. Sebab tu orang panggil ada istifadah. Lepas tu sebelah balik orang taruh tak ada jadi kena tipu. Tu sebab tu perbezaan tu. Tu perbezaan di antara syarikat mati dan pula taruh duit. Taruh duit di obata dia panggil duit pertaruhan. Maka apabila mati, Nayuk kata kita akan bagi kepada setiap seorang mati daripada rakyat kita, kan? Tu harus ya seperti syarikat mati tu. Kemudian dia katanya apa hukum syarikat mati? Hukum dia tu tak ada jadi reba, tak jadi ribawi dan tak jadi tipu daya, tak berdosa. Makna duit kita taruh syarikat mati ya tak jadi reba, ya masuk dalam tolong menolong ta'awun syarikat at-ta'awuniyah, yakni supaya semalam lah kita kata. Gitu lebih kurangnya hukumnya. Dan pula soalan lagi, dia tanya apakah hukum niat sahaja aku mani wajib kerana Allah? Boleh ke tak weh? Hak mau yak malam. Kalau kita berjunub, emonya kita niat gana? Lapan niat dia. Lapan niat saja aku mani junub kerana Allah Taala. Satu. Ataupun kita tahu saja aku mengangkat hadas besar. Dua. Lapan niat tu. Dah lapan niat bahasa Melayu kita royak bahasa Melayu lah. Royak bahasa Melayu. Ataupun kita niat kata nak saja aku mani wajib. Wajib tak mani? Wajib mani sunat, mani hari Jumaat. Mani sunat, mari hari raya tu panggil mani sunat. Ada pun mani junub ni wajib kena mandi ke tak wajib? Makna kata kalau mung tak mani, mung nak pergi Quran tak boleh. Kalau mung saat ni tu tak semaya, mung tak mani, mung nak semaya tak boleh, semaya mung tak sah. Sebab tu wajib mani. Kamu dia seorang tu gini kata, saja aku mani wajib kerana Allah Taala. Deh. Makna sah ni orang panggil lapar tu ya bunyi lain-lain. Kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, orang panggil gapo dia, dinamakan apa dia? At-tafanun fil ibarah, yakni berlaininnya pada cakap berlaininnya pada tuturan, berlaininnya pada tuturan cakap takbir, supaya kita nak royak berlainan. Tapi maksud sama itu, maksud nak mani itu ya, mani nak lepas pada hadas. Sebab hadas kita tu ada hadas kecil, orang panggil al-hadathul asgharu, yakni hadas yang kecil. Mana hadas kecil? Yakni najis yang bahasa maknawi tapi halus. Mana halus? Yakni seperti ketuk, seperti kita saat ni tidur, ataupun seperti kita kencing. Hak ni orang panggil hadas kecil. Hak ni tak wajib mani. Mik dengan air apa? Mik wudu ataupun mik asmaya, maka cucilah hadas tu. Ada pun masalah hadas besar. Termasuk hadas besar daripada nifah, mani haid, mani junub. Ini dikatakan mani yang wajib. Sebab tu orang panggil masalah yang nak niat dah. Saja aku mani junub kerana Allah. Ataupun saja aku mani wajib. Sebab wajib mani. Tak mani tak boleh, tak sah semaya. Mata kalau tak mani, nak tidur duduk semula pun dilarangkan oleh syarak. Kalau tak mani, tak boleh nak pergi Quran. Sebab tu wajib mani. Supaya kita ceritanya setengah tepat panggil bajak, setengah tepat panggilkan parang. Tapi parang dengan bajak besi yang rekok hak sama ya. Makna maksud tula ya. Besi yang rekok satu tepat gi belapa gi bertutur dengan kata bajak. Satu tepat gi belapa dengan kata dengan kata pare. Deh. Banyak tu lafaz-lafaz tafannung tu.
Lapar berlain ni supaya kita kata seorang satu ketika dia mau panggil tu imi sebab dia jadi imi sejik. Satu ketika dia mau panggil dia saat ni tok perang sebab pagi-pagi duk pergi kena. Orang tu lo ya tu. Supaya ni aku apa? Aku mani wajib kerana Allah ataupun ku mani junub kerana Allah ataupun ku mani mengangkat dah benda sama yang nak dimani tu. Mani nak bercucikan diri daripada al-hadasul akbar tu. Daripada hadas yang besar yang ada di dalam diri kita tu. Tu dia. Dan pula dia mau tanyanya apakah hukum kita nak oyak habis dulu malah duk telekat tu. Tu makna tu tak ada masalah kalau kita niat aku mani wajib tak ada masalah. Lepas tu dia mau tanya selaginya. Supaya kita niat ambil wuduk dah. Saja aku mengambil wuduk. Ataupun saja aku mengangkat wuduk. Kerana Allah. Ataupun saja aku ambil ais maya. Ais maya diterjemuh daripada wuduk. Sama dia kita niat apa saja. Saja aku ambil ais maya. Ataupun saja aku mengangkatkan wuduk. Ataupun saja aku mengangkat dakik. Benar sama ya tu. Benar semua. Nak dibasuhkan muka. Basuhkan muka, basuhkan dua tangan sampai siku, sapu kepala, basuhkan kaki. Itu maksud benda tu ya. Nak di situ, makna nak situ itu. Mengangkat wuduk ataupun ambil asmaya kerana saja aku ambil asmaya, saja aku mengangkat wuduk, benda sama. Tu dia. Dia kata, apakah hukum tapa nyamuk? Tapa nyamuk ni tanya juga. Apakah hukum tapa nyamuk? Apa hukum tapa nyamuk? Tapa nyamuk apa hukum? Tapa nyamuk tak ada apa nak tapa nyamuk. Tapi jangan nyamuk duk weng. Kita pergi tapa tak lain. Ada pun nyamuk hok duk tiap apa? Duk ketik kita sini ni. Ketik di pipi kita. Duk berasa ngok-ngak kata. Nyamuk duk ketik di hidung ni. Maka tika ni sunat kita tapa kerana kita duk gata. Lepas tu laginya kalau nyamuk tiruk. Orang panggil nyamuk hak bawa penyakit ke apa? Penyakit malaria. Kita tahu tu nyamuk tengah. Nyamuk hak pasal kaki panjang tu orang panggil nyamuk tiruk. Bahasa Melayu panggil nyamuk tiruk. Bahasa Sia panggil muka lain. Nyamuk tu ia akan bawa penyakit yang membahaya kita daripada penyakit malaria. Hak tu dikatakan sunatlah kita tapa. Tapi semata-mata nyamuk duk cara dia kita gelepain tak boleh. Sebab umur nyamuk ni dia sehari dia hidup dia. Nyanyo kat dia. Umur yang tu hewi dia sehari yang nyamuk. Lepas tu dia duduk cara kita tapal lepai. Mungkanya baru beli din nak ke ibu napa nyamuknya tapa tak ada berhenti-berhenti. Tak boleh lagu tu. Kerana dia pun nak hidup juga. Tapi hak mari ketik kita, ketik di pipi, ketik di hidung, ketik di telinga, bahasa gata tapalah. Tu. Lepas tu kita nak jawab soalan dia mau tanya malam ni. Dia mau tanyanya gapo ni salam babo. Rabiah dia katanya salam babo kun puai. Gapo ni? Amaprek non titian. Non titian. Lepas tu baca ni tidur lekat tika lah. Tidur tika. Tekat tika. Lepas tu kau lamat. Kuap. Daimaikah babocak nara. Terima kasih. Wheelchair. Nuang wheelchair. Jadi orang masalah masalah orang ni ya jadi amaprek ataupun amapa. Kon puai amaprek non titian, yakni orang amapek saat ni tu dia saat ni tu orang panggil lekat tika lah, kecek mudah-mudah tu tidur tika sokmo titian, yakni duk lekat di tika sokmo tidur tika nak bangun tak boleh sebab ya amapek ataupun amapat nak bangun tak boleh tidur mari setahun-tahun dah bertahun-tahun duk lekat di tika tu. Lepas tu dia tanya ketika ni boleh ke tak dia nak semaya jamu tu kaulah mak kuap. Dai maikah babo nak semaya jamuk boleh kedok. Gano kasar emo ni. Boleh kedok nak semaya jamuk. Gano ni. Ada demo oyak tak boleh semaya jamuk. Ahli dia tanya mo lagu ning ni. Nak semaya capu boleh kedok di antara zuhur dengan asar nak mai kacuh dua tu. Namanya kacuh bih selerok-gok tu. Nama pai di subuh gi
Masa malah nak sembahyang isyak sekarang, baik di subuh ke kacau be subuh, zuhur, asar, goreng isyak buat sekaligus. Tu tak boleh. Kaman ni kita kena pergi sini dulu. Nak semaya kuap ni, nak semaya jamuk ni, dia ada syarat-syarat dia, dia ada cara-cara dia. Deh. Dia ada cara-cara dia. Deh, ada cara dia. Kaman dia kita kira hukum hasan ni orang panggil ruksa ataupun masalah laising yang Allah Taala kita boleh nak jamuk semaya ni apabila kita musafir 2 marhalatan, yakni masafah tu jarak ke sampai 2 marhalah. Kalau sekarang lah ni 94 kilo ataupun 90 kilo. Deh. Kalau perjalanan ni daripada masalah uta dulu, dia 3 kali berhenti minum air. Kerana uta dia boleh taruh dalam perut dia tu sebedi, 2 berhenti daripada air, maka dia jalan, dia berhenti. Dia berjalan pula, dia berhenti makan air, makan upai. Jalan pula, dia berhenti makan. 3 kali uta, saat ni perjalanan ni 3 kali berhenti minum air. Ini orang panggil 2 marhalatan. Maka ketika ni Allah Ta'ala benar kita wilaising pada kita, boleh kita nak jamuk zuhur dengan asar. Subuh dengan zuhur tak boleh tu, dia tak ada bersakut pau. Zuhur dengan subuh tak ada bersakut pau. Hak bersakut pau boleh kita himpung semayanya. Zuhur dengan asar, ngorek dengan isya. Adapun masalah subuh, fardun wahid. Dia ketunggalan cara dia. Nak jamuk tak boleh tu. Deh. Kaman kena 2 marhalah. Kaman dia masalah safir tu ada maksiatun fis safar dan pula orang panggil ada safir tu mubah, ada safir tu ghairu mubah. Kaman dia orang hak duk tidur tika tian ni, lekat tika duk tidur tika siapa dia jadi amal perut ni, setahun 2 tahun dia puasa malah weh, semaya zuhur puasa nak jamuk dengan asar ataupun semaya ngorek puasa nak jamuk selalu dengan isya, emo jamuk takdim ataupun jamuk takhir, amo nak jawab tak boleh ke tak boleh? Jawab kata tak boleh. Masalah orang gapo? Yakni orang lekat tika ataupun tidur di tika tak boleh. Dia nak jamuk sebab syarat-syarat bagi dia saat ni tu tak boleh. Sebab dia tak ada safir. Sebab tak ada masyakkah di atas dia. Masyakkah qadar dia tidur tika. Tapi masalah dia saat ni nak ambil asmaya, ada orang tolong. Nak ambil asmaya gapo ni ada anak dia, ada orang tepi dia. Maka masalah ni tak boleh daripada orang amal perut saat ni tu nak jamuk dan kosa semaya tak boleh. Nah, tak boleh. Tak boleh tu. Nama dia kosa jamuk demi faham mana tu. Hak tu nak kita tengok sendiri dah. Kemudian dia kata, baba, aku sendiri. Dia kata aku sendiri. Dia kata fik dia nama aku sendiri. Dia kata lauta kauban doi apa ni? Doi ramairu แล้วไปเจออีกที่ตายแล้วgapo de monok ni แล้วถ้างูเข้าบ้านโดยเราไม่รู้แล้วไปเจออีกที่ตายแล้วtak ada apa kalau jumpa acak ular duk masuk dalam rumah tu hak pasang hidup ataupun mati acak binatang-binatang hasyarat ni binatang-binatang yang bahasa liar ni kita kena lagu mana. Hak ni orang learning, dia tak ada amat-amat dia tak ada mik peduli. Dia tak ambil peduli apabila timbul penyakit 1 hari 3 tahun lepas dah tu, 2 tahun lepas dah tu, sakit tak ada ngamuk, jadi pecah belah di dalam rumah. Jadi pecah panas dalam rumah, baru dia mikir. Dia cari bomo tu tak turun, bomo ni tak turun. Siapa beratus bomo cari. Tak turun bomo. Tak turun bak weh. Kenapa? Dia kena ukar sini dulu. Sebab tu orang tua-tua kita dulu dan tua-tua kita dulu apabila benda binatang-binatang yang cuma binatang yang baikkan, binatang yang bisa masuk dalam rumah, maka ketika ni kita kena panggil orang semaya hajat boleh 7 orang ataupun 11 orang, maka kita tak air depan, orang panggil semaya tolakkan bala hak nak masuk dalam rumah kita, minta Tuhan sepak, minta Tuhan tolak. Dia kata ta sumuk sunat mai sumuk sunat mai sumuk pun tengok sumuk lah
Kalau sumuk saat ni tu dia tanya kalau sumuk tu sunat dak kita saat ni tu bunuh. Kalau sumuk tu sumuk liar tu tak sunat. Adapun sumuk api dan sumuk gatal, kalau dia tak ketik kita tak bolehlah kita nak pergi ganggu dia sebab dia ada cara dia look dia tu dia ada. Jangan kita nak ganggu dia. Tapi kalau dia mari tempat duduk kita tidur tempat tidur penuh dengan sumuk api, penuh dengan sumuk gatal. Tu sunat kita bunuhkan akan dia. Tu dia. Adapun dia tak ada ganggu apa, kita hidup ganggu dia, tu tak boleh. Nah, babaka amalan perangai naikkan tamngan tidi. Aduh, nganti barokat. No, dia kata nak buat ke mana babo? Nah, amalan yakni kita saat ni tu nak jadi dapat kerja jadi molek. Dia kata babo ko amalan perangai naikkan tamngan tidi. Nak jadi dapat kerja hak molek, lepas pada tu nak dapat kerja saat ni tu barokat. Kalau demo nak kepada nak kerja tu jadi molek, kerja tu jadi comel, demo tu kena jaga di awal lagi, kena jaga di semaya demo lagi. Amalan golai tu dia tak jadi, dia kena jaga di semaya lagi. Ya usah situ supaya nak buat banis pakai kacing baju. Kalau kita kacing bawah dia tak kena, dia jadi belok bawah lagi. Kacing bawah tu tak betul. Kita tak ada kena angin kata laktah nak betul. Dia tak ada kena angin. Supaya kalau kita tengok nisai tu, kalau kerek dia tu jadi biang, nisai tu. Kalau kerek dia tak betul, kerek dia jadi biang, tak usah ada angin lah kata nisai tu tubik ni jadi bulat. Supaya juga masalah amalan ni kita nak royak juga. Amalan hak mula-mula sekali betul disemaya 5 waktu tu dulu. Betul di semaya kita 5 waktu. Jadi awal waktu kerana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan Nabi, dia kata ayyul a'mali ahabbu ilallah, yang manakah amalan hak Tuhan terlebih suka ya Rasulullah? Nabi jawab kata as-salatu ala waqtiha, yakni semaya di awal waktu. Semaya awal waktu. Gitulah. Lepas tu amalan nak dapat kerja baik, lagi pula dapat berkat, semaya sunat isyraq, lepas tu bangunkan waktu fajar, mayakan sunat fajar, sunat subuh, lepas tu semaya subuh, lepas pada tu kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ni banyak. Ini orang panggil doa hak Nabi hajar kepada satu sahabat. Allahumma a'inni, wahai Allah, minta mentolonglah akan daku. Allahumma a'inni, hei Allah membantulah aku, ala zikrika, di atas menyebut dan ingat akan dikau, wa syukrika, dan pula bersyukur akan dikau, wa apa lagi pula, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, lagi pula wa husna ibadatik, dan eloklah ku ni saat ni tu beribadat dan semua keangkat dikau. Siapa dia nak molek le amalan, lagi pula nak dapat kerja molek, baca doa ni banyak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Lepas tu betulkan semaya kita, insya-Allah. Qadar tu dulu ibu bapa, amo puasa panjang dah malam ni, amo harap qadar tu dulu, insya-Allah kita akan sambung malam esok pula dengan apa yang amba beri, dapat faedah dan dapat berguna, dapat boleh amal sikit sebanyak ibu bapa, itu daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tersinggung di hati, terkasarnya bahasa, terkasarnya masalah kicik pe, nak bercakap pe dan tuturan, amba harap kemaafan semua itu daripada hawa nafsu amba sendiri. Insya-Allah mana amba tak jawab tu amba harap kemaafan, patuh jawab tu jadi kebetulan itu daripada Allah. Patuh mana jawab tak kena dengan hati ataupun tak betul dengan hak demo kandak, itu amba harap kemaafan, itu kejahilan daripada amba sendiri. Amba ni bukan daripada orang yang pandai, bukan daripada orang yang alim. Cumanya jawab tu sekadar yang mana amba tahu. Sekadar tu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.